adab, kan gua dah cakap gua beradab, adab, kan gua dah cakap. Ibu dak lelaki, kalau mau aku terus jumpa Ali. Salam tu kadi, tak perlu nak ayat di Twitter, tak perlu nak acah manja, tak pasal nanti sinar berlalu asa. Tolong hormat muslimah, gua punya maruah, gua pegang amanah Allah. Kalau belum ready jadi suami, jangan hantar gua masuk itu lubang zina hati. Adab, kan gua dah cakap gua beradab, adab, kan gua dah cakap. Jangan kenyit mata, pasang pipis jangan tunjuk. Hafal dulu doa tidur sama dengan surah Al-Mulk. Jangan jadi anak derhaka, baru boleh jatuh cinta. Kalau kurang ajar dengan Nabi Umi, takut nanti yang jadi mangsa lu itu bini. Adab, kan gua dah cakap gua beradab, adab, kan gua dah cakap, gua beradab. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk maruah diri cermin pribadi. Kamu boleh tengok buku teks muka surat 179 hingga 183. Saya harap anak-anak hari ini berada dalam keadaan ceria dan sihat walafiat. Jom kita tengok lagi. Sebelum kita tengok pembelajaran hari ini, pertama sekali kita akan tengok standard pembelajaran apa yang kita nak belajar hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat menyatakan maksud menjaga maruah diri, menjelaskan kewajipan menjaga maruah diri. Yang ketiga, menerangkan cara-cara menjaga maruah diri dari aspek pakaian, percakapan dan tingkah laku. Yang keempat, menerangkan akibat tidak menjaga maruah diri. Dan yang kelima, menghuraikan hikmah menjaga maruah diri. Kita akan bincangkan kelima-lima standard pembelajaran ini di dalam tajuk ini. Jom kita tengok. Baik, apa yang kamu boleh nampak daripada gambar di bawah? Cuba anak-anak nyatakan. Gambar kat bawah ni pula, boleh kamu sebutkan apa yang tengah dibuat oleh gambar-gambar ini? Apa yang mereka tengah buat? Bagus kamu semua. Gambar pertama tentang orang yang menutup telinga apabila ibunya bercakap dan orang yang mengumpat. Gambar yang kedua pula tentang orang yang bersalam dengan ibunya dan budak lelaki yang sedang membasuh pinggan. Cuba kamu nyatakan manakah perbuatan yang beradab dan perbuatan yang tidak beradab. Sudah pasti gambar yang kedua itu menunjukkan perbuatan yang beradab. Baik, hari ini kita akan masuk tentang tajuk maksud menjaga maruah diri. Perkataan maruah dia berasal daripada perkataan muru'ah dalam bahasa Arab yang bermaksud keelokan pribadi. Maksud menjaga maruah diri ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Yang dalam maksud menjaga maruah diri, sebab itulah kita kena berusaha menjaga diri kita daripada melakukan apa sahaja perbuatan yang boleh merosakkan kehormatan diri kita, keluarga dan juga masyarakat.
Dalil tentang kewajipan menjaga maruah diri. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha." Riwayat At-Tabrani. Ia bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada perkara yang bernilai tinggi dan mulia serta membenci perkara yang keji. Dalil di atas menjelaskan bahawa Muslim yang bermaruah ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik, menjaga pergaulan dengan orang lain, mempunyai kepribadian yang mulia dan disenangi oleh masyarakat. Cara menjaga maruah diri. Dalam Islam, ia meliputi 3 aspek utama, iaitu penampilan berpakaian, kesopanan dalam percakapan dan keelokan tingkah laku. Jadi, panduan bagi ketiga-tiga aspek inilah yang kita akan bincangkan hari ini. Pertama sekali, kita akan membincangkan tentang panduan pakaian yang bermaruah. Cuba nak sebutkan apa dia panduan pakaian yang bermaruah. Yang pertama, mestilah menutup aurat. Yang kedua, kemas dan bersih. Yang ketiga, tidak mencolok mata. Yang keempat, tidak mengandungi lambang, gambar dan tulisan yang dilarang dalam Islam. Yang kelima, sesuai dengan tata susila masyarakat setempat. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian agama lain. Dan yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian jantina yang berbeza. Ketujuh-tujuh ini adalah panduan untuk berpakaian dengan cara yang bermaruah. Panduan percakapan yang bermaruah pula. Yang pertama, percakapan yang sopan dan tidak keterlaluan. Yang kedua, intonasi dan nada suara yang sesuai dengan suasana dan orang yang mendengar. Yang ketiga, bermanis muka ketika bercakap. Yang keempat, bercakap perkara yang berfaedah. Yang kelima, memanggil orang lain dengan panggilan yang disukai. Yang keenam, menghindari perbuatan bercakap bohong, mengumpat, mengadu domba, memfitnah dan berkata-kata lucah. Yang ketujuh, tidak memungkiri janji. Dan yang kelapan, mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah. Ini adalah panduan untuk bercakap dengan cara yang bermaruah. Panduan tingkah laku yang bermaruah pula ialah: pertama, mengamalkan budaya berjabat tangan dengan mahram. Yang kedua, meminta izin sambil menundukkan badan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Yang ketiga, menzahirkan perasaan belas kasihan kepada orang yang lebih muda. Yang keempat, mematuhi adab dan undang-undang di jalan raya. Yang kelima, menolong orang yang memerlukan, contohnya orang buta, orang kurang upaya, orang fakir dan miskin. Yang keenam, menggunakan harta awam dengan bertanggungjawab. Yang ketujuh, tidak menzalimi haiwan. Yang kelapan, menjaga kebersihan dalam sekitar. Dan seterusnya, yang kesembilan, menggunakan media sosial dengan berkhidmat. Ini adalah panduan tingkah laku yang bermaruah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Contoh tingkah laku tidak bermaruah daripada aspek individu, kita tengok. Pertama, bercakap bohong. Kedua, mendedahkan aurat. Yang ketiga, menipu dalam menguruskan kewangan. Kemudian contoh tingkah laku tidak bermaruah yang berlaku dalam kalangan masyarakat ialah mengadu domba, saling memfitnah, merosakkan harta benda awam. Manakala contoh tingkah laku tidak bermaruah daripada aspek negara pula ialah pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan melakukan kezaliman. Contoh tingkah laku bermaruah pula ialah daripada aspek individu, bercakap benar, menghormati orang lebih tua dan menunaikan tugas dengan jujur dan amanah. Contoh tingkah laku bermaruah daripada aspek masyarakat pula ialah
menggunakan harta awam dengan sebaiknya dan bertanggungjawab, menyampaikan dakwah Islam serta memakai pakaian yang menutup aurat. Contoh tingkah laku bermaruah daripada aspek negara ialah memerintah dengan adil, menyediakan kemudahan dan prasarana yang mencukupi serta membasmi kemiskinan. Contoh tingkah laku bermaruah daripada aspek akhirat pula ialah sentiasa mengharapkan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan ketentuan dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah contoh-contoh tingkah laku bermaruah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita dan sentiasa berlaku di sekeliling kita. Akibat tidak menjaga maruah diri terbagi pada 3 aspek: individu, masyarakat, negara. Yang pertama, dari segi aspek individu akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendapat penghormatan, dipinggirkan oleh masyarakat dan tidak boleh menjadi contoh kepada orang lain. Kalau kita tengok, akibat tidak menjaga maruah diri juga dari segi aspek masyarakat akan menyebabkan kehidupan masyarakat tidak harmoni, berlaku porak-poranda dan tidak dihormati masyarakat lain. Kalau kita tengokkan daripada aspek negara, apakah akibat dia ialah kita akan mudah terdedah kepada serangan musuh luar, pembangunan terencat dan ekonomi tidak berkembang dengan baik. Ini adalah kesan tidak menjaga maruah diri yang berlaku kepada individu, masyarakat dan juga negara. Hikmah menjaga maruah diri yang pertama, disayangi dan dihormati oleh orang lain, menjadi contoh kepada orang lain, mewujudkan kasih sayang, membantu orang lain melakukan kebaikan, mewujudkan suasana harmoni dan mesra, rakyat mendapat pembelaan, kehidupan harmoni dan aman, ekonomi umat akan meningkat dan bagi dari segi aspek akhirat pula akan mendapat ganjaran syurga serta mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menjaga maruah diri dari aspek berpakaian, percakapan dan tingkah laku agar ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim yang bermaksud, sebaik-baik orang mukmin ialah yang elok budi pekertinya. Oleh itu, kita harap anak-anak dapat menjaga maruah diri dari aspek percakapan, pakaian dan tingkah laku supaya kita ini disenangi oleh orang lain dan mudah bergaul dengan masyarakat. Kita harap anak-anak sentiasa mengamalkan panduan-panduan yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan seharian serta ketika bergaul dengan orang lain. Alhamdulillah, dah habis kita rupanya. Allah Akbar. Takkan jumpa lagi ya anak-anak semua. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.